Pemulihan semula Gaza ambil masa 15 tahun. Assalamualaikum, bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah dalam Dunia 10. Krisis Myanmar dan pertikaian Laut Cina Selatan serta perdagangan intra-ASEAN antara perkara dibincangkan Perdana Menteri ketika menghadap Sultan Brunei Sultan Hassan Al-Bolkiah di Istana Nurul Iman. Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook memaklumkan sesi menghadap turut disertai bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra merangkap Ketua Kumpulan Penasihat Tidak Rasmi kepada Pengerusi ASEAN 2025. Perdana Menteri berkata perbincangan itu terarah kepada kepengerusian ASEAN 2025 dan peri pentingnya mendapat panduan Sultan Brunei selaku pemimpin paling berpengalaman dalam kalangan pemimpin ASEAN. Antara disentuh ialah situasi di Myanmar walaupun negara itu terikat dengan konsensus 5 perkara. Namun segala ikhtiar harus digerakkan untuk meneruskan proses penglibatan dengan semua pihak berkepentingan. Fokus utama juga diberikan kepada cara terbaik untuk memperkukuh perdagangan intra-ASEAN dan mempertingkatkan kerjasama ekonomi termasuk peraturan yang lebih mesra perniagaan. Tentera rejim Zionis merobohkan rumah penduduk dalam operasi ketenteraan di Tebing Barat. Sejak 21 Januari, tentera Zionis telah menjalankan operasi besar-besaran di Jenin, Tubas dan Tulkarem di mana setengah juta rakyat Palestin tinggal di kawasan tersebut. Tentera rejim Zionis kini menjalankan operasi perobohan berskala besar di Tebing Barat. Tentera Zionis memusnahkan lebih banyak rumah penduduk terutama di kamp pelarian Tulkarem. Notis meroboh telah dikeluarkan untuk 14 lagi rumah Palestin di dalam kamp itu. Agensi berita Wafa melaporkan sekurang-kurangnya 22 rumah telah musnah dalam tempoh lebih 3 minggu. Setakat ini lebih 300 rumah lagi telah rosak teruk, 11 kediaman dibakar dan lebih 10,000 penduduk telah dipindahkan secara paksa dari Tulkarem. Tentera rejim Zionis turut menyerbu bandar Jabal Mukaber dengan menggunakan jentolak untuk merobohkan beberapa rumah di Baitul Maqdis Timur. Lebih 250,000 rumah musnah dan mengalami kerosakan teruk di semenanjung Gaza selepas 15 bulan diserang rejim Zionis. PBB menganggarkan bahawa pemulihan semula Gaza akan mengambil masa sehingga 15 tahun dan menelan kos lebih 53 bilion dolar. Kementerian Kerja Raya dan Perumahan Wilayah Gaza menganggarkan 170,000 rumah telah dimusnahkan, manakala 80,000 lagi tidak selamat untuk didiami. Bulan lepas, Pusat Satelit PBB mendedahkan bahawa rejim Zionis telah memusnahkan lebih 179,000 bangunan di Gaza. Ia bersamaan 69% daripada keseluruhan bangunan di wilayah itu sejak konflik bermula pada Oktober 2023 hingga 1 Disember 2024. Kini usaha sedang dijalankan untuk melengkapkan pangkalan data dengan sistem maklumat geografi menerusi penyelarasan bersama pihak berkuasa perbandaran. Proses tinjauan lapangan juga dilakukan selepas gencatan senjata berkuat kuasa pada 19 Januari lalu. Menteri Kerja Raya dan Perumahan Palestin Ahid Faik Bisso menyatakan kerja-kerja pembersihan runtuhan di Gaza dijangka mengambil masa hingga 5 tahun berikutan kemusnahan yang meluas akibat serangan rejim Zionis. Pihak berkuasa kualiti alam sekitar pula menganggarkan bahawa serangan itu telah menyebabkan lebih 42 juta tan sisa runtuhan yang tercemar dengan bahan berbahaya di wilayah Gaza. Sementara itu, pasukan perubatan dan penyelamat Palestin menemukan 9 lagi mayat dari bawah runtuhan di semenanjung Gaza, menjadikan jumlah keseluruhan korban akibat perang genosid rejim Zionis meningkat kepada lebih 48,000 mangsa.
Kementerian Kesihatan menyatakan jumlah terbaru itu termasuk 4 rakyat Palestin yang terbunuh akibat tembakan tentera rejim Zionis dalam tempoh 24 jam lalu. Seramai 16 lagi mangsa yang cedera dimasukkan ke hospital, menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada hampir 112,000 orang. Perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa di Gaza sejak 19 Januari lalu sekaligus menghentikan sementara serangan rejim Zionis yang menyebabkan kemusnahan besar di wilayah Palestin. Bagaimanapun, pihak berkuasa Gaza melaporkan pelanggaran gencatan senjata dilakukan hampir setiap hari oleh tentera rejim Zionis. Pada November tahun lalu, Mahkamah Jenayah Antarabangsa mengeluarkan waran tangkap terhadap Benjamin Netanyahu dan bekas Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas jenayah perang serta jenayah kemanusiaan di Gaza. Israel juga berdepan kes genosid di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung peperangan di wilayah Gaza. Dalam pada itu, tentera dikerahkan selatan Lebanon yang sempadan dengan rejim Zionis berikutan pengunduran tentera Zionis. Perkampungan selatan Lebanon memusnahkan selepas pengunduran rejim. Rakaman agensi Al Jazeera menunjukkan kemusnahan sangat teruk di kampung Markaba berhampiran sempadan Israel. Tentera rejim Zionis memusnahkan hampir keseluruhan kampung di selatan Lebanon sebelum berundur. Penduduk kawasan Naqwara sangat terkejut melihat kemusnahan akibat serangan udara rejim Zionis yang memusnahkan banyak infrastruktur awam di selatan Lebanon. Sejak Hizbullah dan Israel berperang pada 8 Oktober 2023 sehingga gencatan senjata bermula pada 27 November 2024. Rejim Zionis membunuh hampir 4,000 orang dan menyebabkan kemusnahan di seluruh selatan Lebanon. Walaupun gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah bermula pada November, tentera rejim Zionis terus menyerang Lebanon. Dalam pada itu, rakyat Syria juga kembali ke Bandar Homs. Bandar Homs menyaksikan beberapa pertempuran paling sengit dalam perang saudara di Syria. Bandar tersebut pernah digelar sebagai ibu kota revolusi menentang Presiden Bashar al-Assad. Kini, penduduk kembali ke kawasan kejiranan mereka yang telah musnah. Penduduk menyatakan wilayah penempatan mereka kini tiada apa-apa kemudahan termasuk tiada elektrik dan bekalan air bersih. Sekurang-kurangnya 10 orang maut dan 3 lagi cedera dalam kejadian runtuhan di bangunan di wilayah Giza, Mesir. Kementerian Kesihatan Mesir memaklumkan letupan berlaku di tingkat 2 bangunan yang terletak di kawasan Kerdasa berhampiran piramid Giza. Runtuhan berlaku susulan letupan akibat kebocoran gas di bangunan 3 tingkat itu. 15 ambulans dihantar ke tempat kejadian. 2 bangunan bersebelahan terpaksa dikosongkan bagi tujuan keselamatan serta kerja pemadaman kebakaran dan pembersihan. Sekurang-kurangnya 13 orang maut dan beberapa yang lain hilang akibat banjir buruk selama beberapa hari di Kentucky, Amerika Syarikat. Bencana buruk yang berlaku itu menyebabkan negeri Kentucky diisytiharkan darurat. Ratusan ribu penduduk lagi terputus bekalan elektrik apabila ribut kuat serta banjir kilat melanda timur Amerika Syarikat. Governor Kentucky Andy Beshear menyatakan ini adalah antara kejadian cuaca paling serius yang dihadapi sekurang-kurangnya dalam tempoh sedekad. 9 kematian berlaku di Kentucky termasuk seorang kanak-kanak manakala 1 lagi di Georgia. Ribut itu menyebabkan hujan lebat yang mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh. Pasukan penyelamat terpaksa melakukan lebih 1,000 operasi menyelamat di Kentucky. Hampir 40,000 penduduk Kentucky terputus bekalan elektrik, 10,000 lagi terputus sumber air bersih. Presiden Trump telah meluluskan pengisytiharan bencana kecemasan sekaligus membolehkan dana persekutuan disalurkan bagi usaha pemulihan. 31 orang maut manakala 15 cedera apabila bas penumpang terjunam ke dalam gaung di selatan Bolivia. Kemalangan berlaku di Jalan Dua Hala yang sempit antara Bandar Potosi dan Oruro.
Pemandu dipercayai hilang kawalan sebelum bas terjunam 800 meter di kawasan pegunungan itu. Pasukan polis mencari mangsa yang terselamat dan membawa penumpang yang cedera ke hospital. Kesemua yang maut telah ditemui dan dibawa ke bilik mayat selepas kemalangan berhampiran bandar Yuchaya. Sekurang-kurangnya 15 orang cedera termasuk 4 kanak-kanak. Beberapa orang penumpang dimasukkan ke unit rawatan rapi. Ini adalah kemalangan jalan raya paling serius yang dilaporkan di negara Amerika Selatan tahun ini. Kemalangan jalan raya mengorbankan 1,400 orang setiap tahun di Bolivia yang mempunyai 12 juta penduduk. Sementara itu, sekurang-kurangnya 18 orang termasuk kanak-kanak cedera dalam insiden pesawat terhempas di Kanada. Pesawat Delta Airlines terhempas lalu terbalik ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Pearson, Toronto. Menurut pihak berkuasa lapangan terbang, insiden berlaku pukul 3.30 petang waktu tempatan dalam keadaan bersalji. Penerbangan itu membawa 80 orang dengan 76 daripadanya ialah penumpang dan 4 anak kapal. Menurut pasukan paramedik wilayah Peel, seorang kanak-kanak dan 2 penumpang dewasa cedera parah. Kita mulakan sukan dengan perkembangan Liga Juara-Juara Elit Asia. Kelab Al-Ahli dari Arab Saudi menewaskan kelab dari Qatar Al-Gharafa 4-2 pada Isnin. Keputusan itu menamatkan harapan Al-Gharafa dan membolehkan kelab Uzbekistan Patakor untuk mara ke pusingan 16 terbaik. Al-Ahli terpaksa bangkit dari ketinggalan di Jeddah setelah bekas penyerang Real Madrid Joselu menjaringkan gol melalui sepakan penalti. Penyerang England Ivan Toney kemudian menjaringkan gol dari jarak dekat untuk menyamakan kedudukan pada minit ke-21. 13 minit kemudian Roberto Firmino menjaringkan gol untuk memberikan kelebihan kepada tuan rumah. Silapan penjaga gol Sergio Rico seminit sebelum tamat separuh masa pertama membolehkan embatan Galeno mendedah jaring untuk gol ketiga Al-Ahli. Tendangan penalti Riyad Mahrez terus beri kelebihan kepada Al-Ahli sebelum jaringan Yashini Ibrahimi memberikan gol sagu hati kepada pelawan pada minit ke-80. Kemenangan ini melonjakkan Al-Ahli di kedudukan teratas 3 mata di hadapan kelab senegara Al-Hilal yang bertemu Al-Wasl dari Emirat Arab Bersatu hari ini. Beralih kepada Liga Juara-Juara Eropah, Celtic perlu berani untuk bangkit dalam perlawanan kedua pusingan kalah mati menentang Bayern Munich. Ketua Jurulatih Celtic Brendan Rodgers berkata kekayaan itu berdasarkan prestasi pemainnya pada pusingan pertama walaupun tewas. Juara Eropah 6 kali, Bayern membawa bekalan selesa dengan kemenangan 2-1 ke atas Celtic pada perlawanan pertama di Glasgow Rabu lalu. Tandukan jarak dekat pada minit ke-79 oleh Dyson Maeda membolehkan Celtic menarik nafas lega untuk beraksi di tempat lawan. Menguasai permainan sebahagian besar separuh masa kedua, Bayern terpaksa bertahan. Sebagai mengakhiri Dunia 10, kami paparkan visual ini. Lebih 250,000 rumah musnah di Gaza selepas 15 bulan diserang rejim Zionis. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.